Lupa. Okay. So classes ni maksudnya the whole what you call it? Thank you fine. Classes ni maksudnya the whole objek yang kita boleh buat kemudian. Maksudnya kita kelaskan dia. Maksudnya apa sahaja yang berkaki 2 kita panggil dia sebagai biped. Okay. Apa sahaja yang berkaki 4 kita panggil sebagai quadruped. Okay. And then flyer kita ada seater, and then kita ada swimmer, okay. Kita ada top and transportation. Okay. So that is the classes. So once kita klik kita punya classes, we will get the object. So the object can be anything lah. Katakan contohnya macam biped. Okay. So bila you click on the biped class, so you will get object like, object like this one. You can get apa saja yang berkaki 2. So macam snowman ni kita assume dia berkaki 2. Okay. And then bunny. Okay. And then kita ada apa lagi. So cara mudah nak cerita benda ni sebenarnya will be better kalau saya buka terus Alice. Buka Alice. Okay. Simple je Alice. Alice kita cuba pakai. Kalau tak clear you bagi tahu Dengar. Better. Nak better. Okay. You boleh komen lah. Saya buka balik kalau tak better. Dengar. Itu yang pertama. Better. Okay. Okay. So better alhamdulillah. Okay. So this is how you create your project. Okay. Maksudnya once you open your Alice, okay, it will ask you to select your project lah. So you can use either blank state ataupun starter yang dah lengkap dengan background and so on, or from your recent project. Ni kalau recent project ni maksudnya daripada folder you. Okay. My project, whatever project you set your folder. Okay. Default folder. Recently based on the time kita sortkan kita. Sebab at least kita tak boleh nak right click. Okay. And then file system maksudnya kita cari sendiri lah kat mana-mana dalam kita punya komputer. So usually untuk kelas ni saya akan ignore je lah. So that you can see it. Okay. Okay. So once we selected our project, dia akan keluar kita place yang sama macam yang ini tadi. Dia akan keluar yang ni lah. Okay. Dia punya scene editor. Tak keluar lagi. Itu dia. Nampak So this is your scene editor lah. So basically semua coding kita akan buat dalam mostly in my first. Nanti slowly we will move on to then listener, create your own function, create your own procedures. Okay. So before after we create our project, we need to include our object lah. Bila kita create our project, we need to include our object. So how we select our object? Object ni maksudnya karakter yang kita nak pakai. Okay. So how do we select our object? First we have to select it based on which class of object you want to. So you go to setup sheet. Okay. So you are given this classes. Okay. So normally saya akan gunakan biped saja lah. Okay. Sebab dia pun kata tak makan ruang kan. So once you select biped class, so this is all your object. Ada banyak lah pilihan benda yang berkaki. Masuk manusia. Okay. So for every object, okay, kita tengok next one. Efficiency person. Okay. Dia ada kita pasal composite object. So what does it mean by composite object? Maksudnya, once you dah select class apa, so let's say you select the object alien. Okay. Okay. So alien ni dia punya composite lah. Based on the head, hand, leg, knee, apa semua. So how do you know the composite object of this object? The composite here. Okay. So you go to edit code, you boleh tengok lah apa yang you boleh control under function. So you boleh control banyak daripada alien ni kan. You can control, you boleh control kepala dia, ankle, lalu.
and then you have mata kiri, mata kanan, eyelid dia, apa semua you boleh control. Okay. So let's say kita nak control, kita boleh control tu, and let's say kita baik. So semua ni kita boleh control lah. All this is the composite of the alien. Okay. Let's try. So kita katakan nak gerakkan tangan kiri. Contoh dia lah. Kalau boleh lah. This alien. Tak apalah, nantilah kita gerakkan dia tu sekali. Okay. Kita boleh lari. Untuk apa saya tak lupa sekarang. Okay. So, composite object maksudnya apa yang membentuk that object lah. Maksudnya setiap objek akan ada composite dia sendiri lah. Okay. And then sama juga macam apa tu namanya, siapa nama dia. Saya katakan saya letak lagi satu objek sebab saya nak sebutkan dia punya contoh lah. Okay. So kita letak ni kat sini, kemudian kita letakkan bani kat sana. Okay. So kalau kita tengok yang ni, okay, so edit the code. Okay. So dalam Alice, okay, dia sama juga macam C++ lah. Okay. So basically Alice pun work dalam bentuk sequential untuk structure. Sebab tu by default dia work dalam do in order. Maksudnya dia buat satu. Okay. Maksudnya dia buat macam ni lah. Katakan bani. Okay. So bani kita katakan move direction. Okay. Gerakkan dia ke bani punya kanan banyak satu. Okay. So after that, kita gerakkan. Ini apa maksud do together, do in order lah. Maksudnya buat tu. So the alien sama juga dia gerak ke kanan. Selepas bani. So dia gerak satu juga. So by putting this dalam do in order, so bila kita runkan dia, akan dapat save. So bani akan gerak dulu, follow by the alien. So kita boleh slowkan sikit dia punya pergerakan. Kita gerak satu saat. So itu maksud do in order. Maksudnya buat ikut urutan. Okay. So aside from that, dia bagi satu function override lah. Sebab kita buat benda ni based on animation. Sometimes we want our object to move together. So to make it move together, kita tengok kat bawah ni ada do in order. Okay. So kita boleh letak dia dalam do in order. Okay. And then katakan kalau apa beza dia do in order. Dan kita letakkan lagi satu kat sini. Katakan kita letak dalam do together. Okay. Kita boleh copy dia dua letak sini. Dan kita letakkan. Tapi whatever it is, kalau walaupun kita letak dia dalam do together, okay, dia akan tetap berlaku apa orang kata mengikut susunan. Maksudnya dia kena buat yang atas dulu, the top group first, then only dia akan buat first sama-sama dia kata group. Kalau untuk contoh kita tunjuk ni lah. Okay. So kita ubahlah dia gerak ke belakang backward. Dua-dua kita gerakkan kita bersama-sama. Tengok jadi. Sebab ni akan gerak ke kanan, alien, and then sama-sama dia gerak ke belakang. Nampak tak? Okay. Kita boleh jarakkan lagi lah. Okay. Sekali, dia gerak ke kanan dulu, and then dia gerak ke belakang. Bersama. So that was the difference between do in order dengan do together. Okay. Setakat ni ada soalan? Any question so far?
Okay. Okay. Dia tak ada keluar. Dia tak tukar balik lagi. Okay. So now we start play around dengan edit. Okay. So today our idea is kita akan cuba buat apa ni orang kata program simple je. We're going to create a few characters. I think it is 7. Hopefully it's 7. Okay, sebab tambah tolak darab bagi modular. And tanya nama. Okay. So the idea is kita akan create apa ni orang kata 7 karakter. Okay, so saya akan tunjuk lah macam mana kita nak susun dia apa semua lah. What we can do. Okay. So macam biasa, we go to file. Okay. Kita dah create our project. Okay. So we go to our setup scene lah. Setup scene. This is where we put our object. Okay. So just go to by type. So, saya katakan saya nak jadikan alien ni is my main character. Okay. Yang akan bergerak dalam cerita ni nanti adalah alien. Yang lain-lain dia akan stay lah supaya tak bersepah. Okay. So alien ni dia ada properties dia kita boleh control kat belah kanan. Okay, kalau dia ada properties dia. So what I like to do is saya suka jadikan semua karakter ni sama. Saya jadikan semua karakter satu. Supaya dia nampak macam normal lah. Tak ada yang besar, tak ada yang kecil. Okay. So the next one, katakan saya masukkan the first the first character. Okay, tadi saya panggil dia sebagai main character lah sebab dia akan bergerak. Okay. The first character, first responder kita katakan move. Okay. And then after move, okay, kita boleh masukkan bunny. Okay, so bunny tu kita tinggikan. So, bila kita tukar dia akan tukar dengan itu serigala ke sir? Yes. Apa? Ya? Apa dia? Yang tu serigala ke sir? Dia kata big bad wolf. Serigala ya. Tapi dia macam yeti punya serigala lah. Macam mitos punya serigala. Okay. And then what else? Okay, masukkan cat. Kucing ni, apa So kucing dia ada 2 jenis lah. Biasa saya ambil import lah. Okay. So, kucing pun besar. So kita tukarkan dia kepada. And then what else? Curu pira. Curu pira ni kecil pula. Kita tinggikan dia. So nama tambah tolak darab. Bahagi ni dua lah. Itulah 7. Jadi siapa lagi kita masuk. The next one saya masukkan panda. Okay. Panda pun kita tinggikan satu je. Okay. And then the last character will be ini tak dengar. Ini sangat. So all the character sama tinggi. Jadi sama tinggi lah. Nampak macam orang kata normal lah karakter. Okay. So katakan kalau macam dia macam saya lah katakan. Okay. So macam ni kita tak tahu dia punya kedudukan. Katakan macam kita nak tahu sama ke tidak on the grid or not. Kalau macam ni macam random kan. So kalau you jenis orang yang suka everything on the grid, so, macam saya lah. So you can use the grid lah. So when you want to use the grid, you go to use snap dekat atas. Nampak ada use snap kan? Use snap. Dia nampak macam ada grid. Okay. So bila ada grid ni, lagi senang lah kita nak letakkan dia. Dia boleh duduk atas spesifik. So macam ni. Kita boleh bagi dia betul-betul sama. Macam tu. So nampak tak? Ni sebenarnya tak sama kan? This one sebenarnya dia di atas deadline kan? So you can do ini. Temukan and kita temukan set. Bagi dia sama dengan bali, sama dengan everybody is on board. Okay, salah tekan. Okay, saya nak tekan.
Okay. Boleh lah. Juga. Yang ni lagi senang lah. Nah, tanda punya lagi. Tanda sama, dan dengan snowman kita lipat ke tengah. Okay. Fine. So you can also control your camera view lah. Boleh scroll in, scroll up. Okay. Saya suka dia stick macam ni lah. So the idea here, okay, and this alien going to be our main character. Untuk saya lah, you can swap the character and so on. Okay. Ataupun nak try yang lain, letak kucing ke apa, yang empat kaki ke apa. No problem. Okay. Tapi saya galakkan buat 7 lah. Sebab saya nak you all cuba semua functionnya. Ni. Semua data type yang ada. Itu dia macam kita sebenarnya buat operasi matematik yang simple satu and one. Okay. So this one apa kita nak buat simple je. Dia akan bergerak dalam zigzag. So this alien will move towards Wolf. Okay. So Wolf akan tanya nama alien. Okay. Maksudnya dia akan berkenalan. So maksudnya once Wolf dah berkenalan, everybody will start to call alien instead of how are you. Dia akan tanya lah how are you today Mr. Alien. So Wolf akan tanya nama, dia akan jawab. Dia akan pergi ke Wolf lah nanti. Alien akan bergerak ke Wolf, so dia akan facing each other apa semua. Dan dia akan berbual, bagi jawab semua. And then after Wolf, dia akan bergerak ke Bunny. Alien akan bergerak ke Bunny. So once dia bergerak ke Bunny, dah jawab tambah, dia akan pergi ke Cat untuk jawab soalan tolak. Okay. So after Cat, pergi ke Churira ni untuk jawab soalan darab, panda untuk bahagia. And then last sekali, Roman ni untuk mencari remainder. Ataupun buat operasi bahagi lah. Bahagi tapi mencari bahagi. Okay. Any question so far? Ada soalan? Ya. Okay. Kalau ada tanya je. Okay. Please interrupt me. Okay. So everybody is facing to the front now. So kalau dia bergerak, kalau kita kata, so once we dah set semua ni, maksudnya you can leave lah you punya scene setup kan. So you can click back on edit. So, macam mana nak bagi click tu? Kat atas nampak tak? You snap. Kat atas kanan ni, okay. Dia ada, you snap. Okay. Oh, saya lupa. Nampak kalau you snap, dia keluarlah click. Okay. So kalau you tengok kat atas ni ada default, rotation, move and so on ni. Okay. Default by right dia macam ni. Dia akan keluarkan semua sekali. Kalau dia pandai control yang ni, dia control lah. Dia punya pusing. Kalau default maksudnya everything is there. Okay. So kalau you nak control just the rotation, control dia menghadap ke mana kan, you can change the rotation. Katakan you nak buat alien sombong. So you boleh buat letak menghadap semula. Menghadap tu betul. Pun boleh juga. Okay. So you can adjust the rotation. Okay. Yang ni memang khas untuk memuahkan. So dia takkan complete lah. Dia takkan keluar untuk rotation. And then this one kalau you nak size menu. So saya tak suka pakai ni lah. Buat. Nantinya ni jadi balik macam awal. Jadi seperti ni. Okay. So let's say. Let's say alien start macam ni. Dia tak nak. Start dia control. Awal-awal saya tak boleh. So saya turn dia back to the. Okay. So you can play around dengan dia punya direction lah. Okay. Tapi untuk gerakkan dia, untuk bagi dia pusing ke, in this case, alien akan pusing ke kiri lah. Okay. Dia akan pergi menghadap. So kita gunakan edit. So once kita go to edit code, what? So kita klik lah. Kalau you nak gerakkan semua, click on the character. You change, you can click on the character. Ataupun you pakai drop down di mana. Okay. So my main character will be alien. So alien ni saya nak gerakkan dia ke arah ni. Okay. So kalau saya nak gerakkan dia ke arah ni, saya pakai move lah. The first one saya pakai move. So move the direction. In direction,
So direction dia, maksudnya tengok tangan dia, tu tangan kanan tu tangan kiri. So tu tangan kiri dia, so move to the left. Tekan sebanyak, katakan. Okay. So kita try tu. Nampak dia bergerak. Okay. Dia bergerak sebanyak satu. Tapi macam kelakar pula gerak macam tu kan. Snap, yeah. Okay. Dia gerak macam kelakar kan. So patutnya sebelum dia gerak, dia kenalah pusing dulu ke arah. So pusing ke arah ni, kita akan gunakan the direction. Okay. So saya buangkan yang ni dulu. Turn to the east left side. So letak satu dulu. Enggak boleh saya tak tahu. Kita baru belajar kan. So what is one? Kita ambil paling logical lah. One. Macam one tu, okay lah one. Berapa banyak dia boleh turn pun kan. So kalau kita buat turn one, kita try balik. Dia pusing satu round. So kita dah belajar something new lah. Okay. Maksudnya kalau kita katakan turn one to the left, maksudnya pusing kiri, tapi dia pusing satu pusingan. Maksudnya dia pusing 365 darjah. So you kena tahulah berapa satu pusingan berapa darjah. So kalau dia just nak pusing ke kiri 90 darjah, so 90 bahagi 360, maksudnya that one is actually a quarter. Sama-sama dulu. Quarter. So kita tukarkan ini kepada 0.2. Aduh, betul kan? Kita start ada pusing tu. Okay. Kita boleh tak ulang macam mana nak beratkan karakter. Yang ni saya tengah buat. Okay. So boleh lagi saya masukkan lagi. So boleh. So the first one, okay, saya nak buat sekarang. Tadi saya dah tunjukkan. Kalau dia bergerak ke kiri, dia macam jalan macam ketam kan. So kita nak dia turn tu. Okay. So if you want to turn it, what we do is, kita kata alien ni nak turn ke, so we select here. Okay. Dan kita punya procedure ni ada. This alien turn direction, amount dia. Okay. Amount dia, kita nak dia turn ke kiri, amount dia kita ambil 1. Okay. So ingatlah, 1 tu maksudnya 1 turn, 1 complete turn, 365 darjah. Kita nak dia pusing hanya 90 darjah ke kiri. So 90 over 360 it will be quarter. So kita boleh letakkan quarter lah kat situ. Okay. So once we put quarter, kita boleh try. So cantik lah. Then after that baru kita gerakkan dia ke arah move. So untuk gerakkan ke arah move, kita akan kata move direction. Tadi dia pusing, sekarang dia nak move. Nak gerak ke mana? Dia dah pusing ke kiri. Sekarang dia nak bergerak ke depan. So kita ambil move forward. So move forward sebanyak berapa? Macam biasa, start dengan 1. Jadi kita tengoklah berapa jauh dia perlu. Okay. 1. Okay, kita letakkan 1. So, kita try lagi sekali. So ni akan berlaku dalam sequential lah, dalam you turn and then you move forward. Okay, kita try tengok. The alien turn and then the alien move 1. Itu sebenarnya one box, one apa tu? Kalau kita ikut you snap tu, yang snap tadi tu, grid dia tu, setiap satu kotak grid tu jarak dia adalah setengah. 0.5. So ni bergerak 2 kotak. Okay. By default dia setengah, you boleh adjust. So this one, maksudnya tak sampai lagi, so we increase. 2. Increase ya. So tak sampai lagi. Okay. So katakan macam jauh lagi kan, macam tak mesra lagi kan. So kita masukkan 3. Masukkan 3, 3 tak ada. So 3 tak ada, kita nak masukkan 3. So kita gunakan custom decimal. Sebab pergerakan tu dia bukannya satu, dia boleh jadi 1.5, 5.5, 5.27 kan. Sudah kita lah nak masuk berapa. Sebab tu dia dalam bentuk decimal, dalam bentuk titik perpuluhan. Ini macam 3.725 cm. Macam itulah. Okay. So kita boleh masukkan custom. So, custom katakan next number lah. 3, kita update kat sini lah. 3.0. Buat dalam bentuk. So, kita try run again.
One, dia bertindih pula kan. Lebih mesra pula ni kan. Kita tak nak dia ni, kita boleh jadikan dia custom balik 2.5 kita dia. 2.5 sesuai tak? Ke dah rapat juga kan. Sebab kita tahu 3 dah bertindih. 2.5 macam terlalu rapat. Ya. Dia boleh buat 275, 215 soalan lah. Tapi macam saya bila kita buat nombor pelik-pelik ni, getting harder lah soal tu. So, why not kita just matikan 2 lah. So, 2 tadi tu just good enough lah. Okay. Saya balik 2. Okay lah tu. So, after all, nanti wolf tu nak berpusing pula ke arah alien. So, later they will start their conversation. Okay. Tapi conversation kita buat next session. Ini saya nak tunjuk dia bergerak je. Okay. Sebab saya nak you all try. Kalau saya buat semua nanti you all tak boleh nak try. Tengok dia dapat habis apa semua buat. And that will be another chapter lah. Declaring by opponent. Okay. So this one, dah berjaya gerakkan dia. Okay. So now, the response is, once dia dah dekat, belum dia boleh start berbuat, okay. Kita boleh masukkan ni. Kita nak pusingkan wolf. Okay. So, sorry. Ni alien. Okay, ni alien. So kita click on the so bila kita click on the wolf, dia tukar. Every procedure is for the wolf. So wolf will turn. So in response, bila kita alien dah bergerak ke arah wolf, wolf akan pusing ke kanan. Kanan dia. Sebanyak ini yang ada 90 darjah. Maksudnya quarter. Okay. Quarter. So kemudian dia cantik yang tu kan. Okay. Siap lah. Dia punya pergerakan yang okay. So nanti kita akan continue kat situ lah. Maksudnya for the moment, katakan bila dah kat situ, kita akan cakap alien akan kata hi. Alien akan kata hello. Kita ambil yang default. Okay. So kita just masukkan alien. Lepas dia dah dekat, kita kata this alien say hello. Dia ada default kat situ kan. Dan kita boleh kata wolf pula jawab. Wolf akan jawab balik hello back. Kita nak tunjukkan ada beza. Okay, so, kita masukkan hello dulu pun boleh. Ataupun yang custom string terus. Ataupun you appendkan dia. Adalah macam-macam. Tapi you play let around lah. So kita gunakan hello. Kita tambahkan hello back. So what happen here? Kita tengok. Ya. So yang buat, dia akan kata saya boleh tengok seperti itu. Okey. Start balik Waktu jadi, alien pusing, alien jalan, pusing, hello. Hello back. Tapi macam semua dekat pula Oh, sebab saya tambahkan kat sini. So, ini ada kesilapan jadi hello back Apa kita boleh buat adalah kita edit lah. Text no word. Jadikan dia custom string, kita buang dia punya hello. Okay. So, kita buang dia punya hello tu sekali. Okay. Saya okay. So, we try to run again. You see, ada satu lagi masalah. Okay. So, the hello back ni dia rapat. Kenapa dia rapat? Sebab hello yang pertama ni dengan hello kedua ni. Okay. Saya tak letakkan space. The best way, yang kedua ni, letakkan space. Tapi kenapa saya buat macam ni? Saya kelakar. Saya perlu pengcekkan di center. So, kalau tak nak pengcekkan di center, kita boleh buat. Kita buang balik lah. Mungkin make it hello. This one yang saya nak edit. Current value. Okay. Saya nak letak dia dalam satu line. Dulu sebenarnya. Nak tambah-tambah tu. So kita juga boleh edit balik lah. Jadikan dia satu ayat. Gabungan. So the result will be the same lah. Pusing, tanya hello, tanya. The next conversation nantilah kita buat next session.
nak tanya khabar, tanya nama. So, ini dah siap. Maksudnya siap lah. Sebenarnya yang pertama. Untuk bergerak ke alien. Okay. Alien bergerak ke. So, dah siap yang ni. Apa saya nak tunjukkan adalah kalau boleh, in any good program, sama juga macam kita need to have good indentation. So, dalam kes ni tak ada indentation lah. Because everything is drag and drop. Okay. So, dia auto indent lah. Nanti cuma sesuai kalau boleh maintain the same concept. Maksudnya make a lot of comment. Comment tu maksudnya kat bawah ni tengok kat bawah ni ada do in order apa semua kan. Last kali you be comment. So you try to comment, you put up here. Katakan saya letakkan komen ni sebab saya nak beritahu you boleh pilih apa-apa lah. Saya letakkan gula. Gula apa? Alien ke yeah, we did one. Then put another comment down here. Let's see. So ni kita kata tak. So kita control dia. Tambah saja lagu. Okay. Apa okay. So after dia dah move to the next one, dia dah tanya khabar apa semua. So our main character kita nak gerakkan dia ke arah tadi. Saya suka buat dia dalam zigzag. Kalau tak nak buat untuk zigzag pun boleh gerak ke arah. It's up to you. Tapi yang penting kena kalau boleh in the end you belajar macam mana nak masukkan string dan macam mana nak buat tambah tolak dalam hati. Okay, so yang kedua saya start dengan comment. So ini saya akan kata mula alien ke bayi. Okay. So this one. Ini alien ke bayi. So apa saja saya nak buat? Saya akan buat dalam pom bullet form. Antara ini lah. Jadi sekarang saya nak buat daripada alien bergerak ke arah bayi pula. So alien bergerak ke arah bayi. This time around, instead of saya pakai dia apa, saya kena tahu berapa degree nak pusing. Saya pakai ni lah. Okay, alien ni. Okay. Kalau ikutkan tadi kita pakai this one. Okay. Then this time nak turn lagi to the left. Right, this time kalau you ambil turn to the left, susah lah. Maksudnya dia dah confirm bukan apa tu? Half. Bukan quarter kan. So, you can cuba. Which is tedious lah. Saya sebenarnya tak suka sangat pakai ke direction ni. Jadi saya kena tunjukkan sebanyak mungkin. So, for me, it will be better kalau you rasa dia macam 3.0.275 apa semua kan. Dan dia punya degree kan, macam complicated. So, aside from using this one, what you can use is, you can use this one. Turn face. Turn face with target. Turn face. Maksudnya, pusingkan karakter ni menghadap karakternya dia nak pergi ke arah. So, turn face good. So, apa betul dia buat? Turn face good. So, kita nak pusing ke arah siapa? Kita nak pusing ke arah. Nampak tak? Senang. So, dia tak payah fikir berapa degree nak pergi left or right. So, turn face good balik. Tengok apa jadi. Try to run this one. Okay. Tak ada dua apa semua. Nampak? Dia pusing. Pusing sendiri. Turn face good balik. So, dia pergi ke semua respon, tanya khabar apa semua. Dan dia dah pusing ke balik. Nampak tak? So, kita tak perlu tahu berapa degree apa semua. This is the better way lah. Kita kena tunjukkan step by step. Kita tak boleh terus pakai yang bawah. Okay. So this is easier. So in response, okay, so once we dah surface to bayi, so dia nak bergerak ke arah bayi. Macam tadi kita test juga kan. Nak bergerak ke arah bayi, berapa jauh kita nak pergi test. Dan itu pun sebenarnya saya tak suka. Okay. So kalau dia tak nak tahu berapa jauh, kita boleh dapatkan daripada sistem. We can ask the system to find out how far
you, our alien and our bunny. Okay. So untuk dapatkan yang itu, kita terpaksa declare satu variable lah. Don't worry about this variable. Nanti next class kita akan tengok. So for the sake of getting the so apa kita nak buat kat sini adalah kita kena declare lah satu variable. Sebab kita tahu distance it can be in decimal number. So kita declare variable. Nampak So daripada belakang tadi ada comment, ada assign, ada variable. So drag the variable. Variable kat sini. Okay. Kita bagikan nama dia jarak. Okay. So it must be in decimal. Okay. Sebab dia boleh jadi ada 3.2 meter ke apa semua kan. So kita ambil decimal. Okay. Decimal maksudnya can be float ataupun double dalam C++. Okay. So kita ambil lah katakan dia double. Okay. Double lebih besar daripada. So kita bagi nama dia, variable dia. So nama variable tu sama juga, nama identifier, variable name sama juga dengan C++. Maksudnya jangan pakai reverse word, jangan pakai, jangan ada empty spaces, jangan start dengan nombor, jangan ada simbol, and then jangan repetitive. Dia apa? Case sensitive. Banyak lah ciri-ciri dia. So let's say we give the name jarak. Jarak. Dia yang penting dia start dengan dan tak ada huruf besar huruf kecil tak kisah lah. Okay. For the sake of learning kita buat macam ni lah. Macam ni nak beritahu. Jarak cukup lah. Okay. Dan kita setkan initial value dia. Sentiasa setkan kebiasaan ni kita setkan tu. So kalau kita buat kat sini, saya tak suka sebenarnya dia kalau ikut convention tak sesuai. When you declare something dalam. So dia sama juga macam C++. So by right, kita letakkan declaration dekat. So kita tambahkan satu komen. Kita tekan. Variable. Declare. So bila nak declare something, biasakan diri declare di atas. Sebelum you start any working so you declare sesuatu. Itu yang terbaik lah. Itu sama macam C++ lah. Declaration, input, output. Saya kena try to ulang. Okay. Okay, so dah ada jarak. So after distance case, sebelum kita movekan dia towards body, kita dapatkan dia punya jarak. So how to get the jarak? Tadi kita dah tengok macam mana nak buat comment dan macam mana nak declare variable. So now, between these two, kita tengok ada perkataan assign. So you just press assign. Maksudnya after you complete, baru you assign. Jarak dia. Jarak dia berapa? Tak tahu. Tak tahu, letak dah kosong dulu. Okay. Dah tak tahu. Tak kosong. Relax. Okay. So next thing. Okay. So sekarang baru kita suruh sistem dapatkan jarak. Okay. So for that kita gunakan function. Cari function berkenaan dengan jarak. So kita tengok. Get distance above, get distance behind, get distance below, get distance in front of, get distance get distance front of. Okay. Front of. Kita try this one kita tengok. Sebab selalu saya pakai distance tu. Okay. So kalau you pakai distance tu, so kita tahu alien nak bergerak ke arah mana. Okay. So bila get distance tu banyak, okay kan? Tak ada masalah. Okay. And then after kita dah dapatkan the distance, then only we can use the distance. Okay. So maksudnya kita pergi balik ke prosedur, lepas distance, dapatkan distance, lepas distance, baru move kan. The next one, kita move kan put target. Tadi kita pakai move kan, kita tahu. So sekarang kita dah tahu nak move ke siapa. So, instead of pakai simple move, kita move bergerak ke arah. Kita nak bergerak ke arah, our target will be banyak. So banyak, sebanyak berapa? Tak payahlah teka-teka dah. Sebanyak jarak yang diberitahu oleh sistem. Okay. So sekarang kita just gerakkan. Kita try tengok.
Nampak Dia bergerak ke sana, bertanya khabar, semua. Ya. Dan dia akan bergerak ke arah bani. Tapi bila dia bergerak, masalahnya adalah dia bertindih. Dia jadi bertindih. Bergerak. Okay. Nice there. Yang tak sakit dia bertindih. Sebab kita kira jarak dia ke jarak dia. Kan? Okay. So, sebab tu baru perasan ada benda. So, why not kita try? So, instead of distance off, kita ambil distance. Saya tukar jarak ni. Ini instead of get distance to. Kita pakai get distance in front of. Cantik tak jarak? Get distance. Kita just override. Drag, gantikan kat situ. Fine. Tengok. Apa jarak ni? Okay. Dia berhenti depan tak? So ni jarak ni dah kena sesuai lah. Saya tak payah fikir banyak-banyak. Okay, this is. Lalu saya tolak satu. Maksudnya, apa sahaja jarak kita dapat, kita tolakkan satu. This one is simple. Okay. So, dah in front of. So, barulah kita temukan. Maksudnya, dia dah bergerak ke arah bani, dah dekat dengan bani. Okay. Dah berhenti depan bani, barulah kita nak bani tu pusing pula ke arah bani. So, kita on the bani. So, kita consider. So, bani turn face to alien. So, respon dia yang pertama. So, kita tengok jadi. Okay. Okay. So, dia pergi sana. Cantik. Sistem pun cantik. Nampak tak? So, dia lagi kemas gerakan dia. Dia lebih accurate gerakan. Okay. So, kalau tadi kita gunakan C. Kan? Kita gunakan C kan. So, saya just nak tunjukkan apa beza C dengan C. Basically, dia sama. Gambar dia je. Yang dia. Dia kena bayangkan macam komik lah. C dia akan pakai macam hero gitu kan. Kalau ting ni dia macam dalam kepala kan. Pakai bulan-bulan. Itu jadi dia. So, kita dah ambil alien dulu. Ini kita lihat lah. Okay. So, yang ini bani kan. Sebenarnya kita boleh tukar apa saja. Katakan kalau you dah drag. Nak buat alien ting. Tapi saya tertarik bani. Okay. So, instead of saya delete buat balik. You just can simply change your object. So, sekarang dia berada pada this bani ni. So, saya nak start dengan this alien dulu. Saya tak boleh tekankan dia pada this. Okay. Katakan kalau you malas juga. Malas dah terror bukan malas. Okay. Dah terror kan. Terror ni. So, you kata kalau nak kena klik pula ke bani atau tu kan. Tarik balik lah. Set balik halo lah. Kalau ayat panjang. So, katakan kalau you tak nak, you nak copy paste. So, apa you buat? You go here, click here, pastikan select that one. Macam highlight kan. Right click copy. Okay. So, bila you click copy nanti, observe here. Dekat you punya template ni, kat palette ni. Okay. So, click copy, dia akan bertukar menjadi putih. Daripada coklat jadi putih. Maksudnya dah ada satu salinan. Apa yang you copy tadi lah. So, what you can do here is just drag it back. Nampak? Dia dah jadi. And dia kosong lagi. So, dia berfungsi on the step of LIFO. Maksudnya kalau you copy, the last one will be the first one. Last is first out. Okay. So, this one apa yang kita nak buat for this one is kita tukarkan this alien. Okay, the first one, this alien thing. The second one, kita nak bani pula. Tukarkan kepada bani. And this one pun kita tukarkan. So instead of just simple hello, kita akan cakap hello. Kita dah back, kita pakai hello back. Okay. So kita dah tahu copy ya. Right click yang pemilihan ni copy. That's right. Okay. Kita ada stiker. So kita tukarkan kepada apa? Itulah kita paste. Okay. That's right. Nampak Okay, cantik. Tengok dia pink macam mana. Dia jadi bulat-bulat. Itu je beza dia. Dia jadi bulat dan awan nano. Dia dah nampak.
So, aside from doing like this, okay, selain daripada cara buat macam ni, saya juga suka encapsulatekan. Maksudnya daripada tamat ke mula ke tamat ni, saya suka encapsulatekan. Kenapa saya suka encapsulatekan dia? Sebab kalau katakan nanti, saya nak komenkannya ini, nak disablekan, saya kena buat satu-satu untuk testing. Jadi saya tengok untuk testing. So apa saya suka buat, dengan kalau kita nak copy benda ni berulang-ulang kalau kita tengok so kita dah ada yang cantik, apa kita buat banyak kali je lah. So bila you dah tailor nanti, you dah macam dah lebih efficient. Macam lebih efficient. Okay. So kita tahu every single of this work dalam bentuk do in order. So maksudnya do in order, kita juga boleh encapsulate lagi dalam do. Kita just drag yang kat depan ni, so ada do in order. Kan? So do in order ni apa kita boleh buat? Kita letakkan kita letakkan kat situ. Dia kat mana-mana lah sebenarnya. So saya letakkan kat situ. So I will drag everything about alien 2 ke dalam do in order. Maksudnya dia akan buat sama macam tadi lah sebenarnya. Dia tak buat bersama-sama. So ini kita just encapsulatekan dia. So kita letakkan semua ni sekali. Kenapa saya buat macam ni? Tidak ada saya tunjuk. Kenapa saya suka buat macam ni? Satu, dia nampak kemas sangat. Maksudnya kita tahu. Okay, so this one khas untuk pergerakan alien tu. Dia nampak macam cantik macam tu kan. And then buat lagi satu, do in order. Ini tak bawah pula. Nak tunjukkan boleh letak kat mana-mana kan. Di bawah tu. Senang sikit. Tak boleh senang. Okay. So just drag balik ke dalam. So dia kena drag. So kenapa saya suka buat macam ni? Satu, buat ini. Okay. So sekarang saya nak gerakkan dia ke arah cat. Okay. So what we can do here is to right click, kita copy. So dia akan copy the whole do in order, yang second do in order tu. So kita just drag balik. So this one kita nak buat alien ke arah cat. Kita just update. Kita akan bagi jadi cat. This one. Okay. So kerja kita jadi lebih efficient. So, this alien can face towards kita daripada tak kisah pada mana-mana, this one kita nak gerak ke arah cat. So alien akan bahkan instead of bagi, jadikan dia cat. Okay. So dapatkan jarak. So jarak ni kita tukar antara alien ke akan bagi lagi. Mestilah kita nak gerak ke cat. Tekan cat. And then gerakkan alien towards akan bagi lagi. Tekan bagi. So you just need to change the what we call that, the second object, the target object. So, takkan bani centis, buat apa bani? Kita dah gerak ke cat lah centis. So tukar this one. Then alien, sing hello, and then bani. Tukarkan ni jadi. Siaplah cerita kita. Sebab tu saya suka encapsulate. Okay, yang pertama. So, maksudnya, dengan tukar-tukar macam tu je, saya dah tak payah buat apa-apa sangat. Okay, hello. Okay. Say hello, mungkin kan. There. And then, oops, kenapa tak sampai? Oh, okay. This is not good. Aku macam jauh. Okay, kalau dia jauh tak apa. Saya tunjukkan cara yang lain satu. Saya pakailah. Yang confirm dia ni. Maksudnya, kalau tadi saya tunjuk dia bertindih kan. Yang ni saya nak tunjukkan macam mana saya buat dia jadi tak bertindih. So, saya use simple mathematical function. Minuskan by 1 je pun. Okay. So, get distance ni instead of distance in front of. Sebab bila kita tengok yang ni, dia tak jadi. Okay, for some reason, dia tak jadi. Saya tak tahu kenapa. Saya pula alien. This alien in front of. Okay. Ataupun mungkin sebab bila dia dah pusing, dia dah agak dekat. So, ini jarak dia yang sesuai pada ni. It can be anything. Based on the system lah kan. So, ini agaknya sebab tu saya selalu kita tahu. So, what we can do here is, kita tukarkan dia, get distance to. Get distance to cat. Get distance. Tapi, kita tengok tadi lah, when get distance to cat, masalahnya bila dia gerak ke arah cat, okay, dia akan bergerak. Okay, dia akan bergerak sampai dia bertindih dengan cat.
Dah lebih cap. Right? Dia bergerak kat arah A4 So dia bergerak terlebih lah. Terlebih ke bertindih ke. Sebenarnya cap ni besar. Compare dengan karakternya lain. Sebab dia ada ekor. Okay? So mungkin sebab tu dia macam tak bertindih sangat. Tapi macam rapat sangat macam tu kan. Okay? Yang tiba-tiba jadi macam belakang cap. Right? So to overcome that problem. Maksudnya tak kisah berapa jarak dia. Kita nak dia sentiasa -1. Dia katakan kalau jarak dia 3 meter. Kita nak dia jarak antara A dengan B ni 3 meter. So bila dia gerak, kita nak dia bergerak dua je. Always minus. So what we can do here is kita masukkan get distance cap. Okay. Tapi sambil tu juga after get the distance minuskan dengan 1. So macam mana nak masukkan simple method okay. Untuk pergerakan. Just click here. You nampak tak kat bawah ni ada map. Ada random semua kan. Ada map. Nanti. So matematik apa kita nak buat? Kita nak buat operasi get distance ni minuskan dengan something. Minuskan dengan berapa? Minuskan dengan 1. Kalau nombor tu tak ada, you create a custom number. Kalau dah ada macam ni, just click on. Macam tu. Okay. Try to run this one. Okay. This time around, hopefully you will do that. Okay, so dia turn. Dia turn. Dia move. Kan cantik je lah. Dia sentiasa accurate. Tak kisah berapa jarak dia, always minus. Right. Okay. So kita tengok yang ni je. Okay. So aside from that, apa saya nak tunjuk? Yang untuk lagi 3 tu, you buat. Itulah, over the weekend. Belakang. Sebenarnya senang. Bila dah follow this one, the encapsulation and so on, it should be. Okay. Jadi saya, sementara tu, untuk tunjukkan saya tak buat lagi. Okay. So selain daripada kita boleh kontrol tinggi apa semua, kita juga boleh kontrol opacity dia, okay, keterangan dia kan. So maksudnya ni dah siap, ni dah buat. 3 ni saya belum buat kan. So untuk menunjukkan saya belum buat pada diri sendiri, apa saya boleh buat, saya ambil ni. Saya opacity dia saya jadikan setengah. So ni tak buat lagi. Nanti bila dia nak buat, itu kalah. Opacity dia jadi 1. So ni dia macam tak hidup lagi karakter ni. So you can put 0 tapi dia jadi tak nampak. Dia tak boleh. So to click you have to select. Kalau dia tak 0, dia jadi hilang. So bila once dia hilang, tak boleh nak klik. So bila tak boleh nak klik, you kena select kalau macam ni. Katakan kalau dia terus 0 kali. Dia sebenarnya ada kat situ. Okay. So kalau boleh lah akan jadikan 0 terus lah. Unless dia dah show. This is what going to be. Setengah dia terang. Akan suci. Okay. Once dia dah set suku, dia akan let's change it. Okay. So cantik lah. Maksudnya 3 karakter lagi ni kita buat. Okay. So for today, yang kita dah buat, gerak, hello back, hello there. Okay. So kita try multiple way lah how to move forward. Ini yang saya suka pakai sebenarnya the last one. Accurate and simple. Tak payah nak fikir-fikir. Okay. So once semua dah macam ni katakan. Okay. So by right at the end of the program nanti last kali kan. Nak dia orang kata everybody face back to the front. Boleh? Okay. So ini semua do in order kan. Nanti apa? Okay. Kita tukar satu kan. Katakan the first one yang kita tukar. Sebab sekarang ni dah nampak everything do in order kan. So apa maksud do together? Tunjukkan lah. Okay. So untuk tunjukkan, for the first one ni, dia pusing, dia jalan, dia pusing. So saya nak buat, dia pusing sama-sama. Baru alias jalan. Okay. Lah, sebabnya ni macam memang berbeza daripada yang lain kan. Okay. So,
So, saya nak buat adalah, saya nak buat dia pusing, dia jalan. Okay? Maksudnya sekarang dia pusing, dia jalan, dia pusing. So, just drag this one here. Okay? Kita tengok apa jadi. Dia pusing. Baru jalan. Tapi saya nak dia pusing sama-sama. Itu gunanya together. So what we can do here is, kita ambil do together kat bawah. Dia tuang kat tengah ni. Nampak ada satu. Do together. You just drag do together here. Okay? Then you masukkan. Ini tak kisah sebab dia akan buat sama-sama kan. Sebenarnya tak kisah dengan dia. So kalau kita balikkan, so dia akan gerak. Okay? Kita buat normal tu. Okay. Maksudnya, nampak? Dia pusing sama-sama. Okay. Kalau kita balikkan susunan dia tak kisah. Dalam sebab after all, dia akan buat do in order. Do together. Buat bersama. Okay. Okay. Still lagi bersama-sama. So let's say katakan kalau you dah buat dalam together. Tapi tiba-tiba dia kata, oh wah, tadi nak tarik in order. Silap kan? So you can resolve. Bukan resolve. Convert tu. You can convert tu. Maksudnya kalau you convert dia kepada do in order, dia jadi balik macam yang normal tadi. Tapi kali ni, you pusing tu. Sebab you tekan. You pusing, dia pusing, baru dia gerak. Kalau you nak uji macam awal, tak balik lagi. Dia pusing, dia gerak. Okay. So kalau katakan you tersilap, sebenarnya you nak buat do together instead of do in order. Ya. Convert balik lah. Kepada do together. Jadi sign rough, dia pusing. Katakan kalau you memang tersilap, maksudnya tak ada niat tu nak buat, kita dah cuba apa semua kan. Tak cantik lah, nak buang je lah kan. So kalau you nak drag satu-satu, kalau sikit tak apa lah. Macam ni 6, 7, 8 ni okey lagi kan. Kalau nanti dah buat banyak-banyak macam kan, buat satu kan. It's efficient. So you can right click, you just delete this one. So dia hilang. Macam kita delete lah body compound yang buat tu. Baru putus. Saya try cabut balik Now better. Tadi better. Nampak? Cuma better. Okay. Saya copy ni macam ni dulu lah. Okay. So, saya tunjuk balik lah how to do together. So basically, to do together, kita ambil yang tengah ni. Okay. So do together. Okay. So drag everything. Apa yang kita nak dalam do together. Bukan everything lah. Sebab kita tak nak dia pusing sambil berjalan. Kita nak dia pusing dulu baru berjalan. Okay. So kita letakkan macam tu. Dan kita boleh pusing. Dan cover. Okay. Pusing ke next one. Jalan. Pusing. Dan cover. Okay. Dan pusing ke next one. Jalan. Okay. Dan cover. Right. So you continue to the other. Tukar balik lah opacity dia ke 1 bila you dah nak start buat. Okay. So any question for today? Itu je kita nak buat. So you buat for the other thing. Next class kita akan buat dia punya perbualan lah. Hello there. How are you today? What's your name? Sir. Macam tu lah. Ya saya. Yang ni tak boleh undur Tak boleh undur maksudnya? Kalau dah terdelete Undo. lepas tu nak Boleh. Tu ada. oh boleh. Saya sepatutnya boleh. Katakan saya masukkan do together. Masuk je untuk testing. Okay. And then saya deletekan dia. Okay. Untuk delete, you just drag this one ke sini nampak ada dustbin ni kan. So drag je lah. Okay. So, katakan you terdelete nak masukkan balik. So right. Undo. Ada? So untuk delete ingat untuk delete satu you boleh highlightkan dia and then you tekan delete lah. Oh dah tak boleh. Okay. Saya delete macam lah. Saya kena right delete ataupun highlight and then tekan delete. Version 3.4 tak ada kan. So delete. So you just drag that one. Okay. Good question. Ada undo. Saya pun tak pernah.
Oh, pernah lah pakai sebab saya Ctrl Z kan. Saya rasa saya tekan Ctrl Z tu kan. Ctrl Z. Okey. Lepas tu saya tak tahu ada kat sini. Dah terbiasa kan. So, boleh edit. Yang boleh. Yang the most important part, jangan lupa save as lah. Selalu kan save as. So, 29, 24. Okay. So, tajuk ni. Tajuk ni. So macam mana nak select banyak-banyak action? Maksud banyak-banyak action? Okay. Copy paste. Maksud action? Oh, select banyak-banyak sekaligus. Saya pun tak pernah try itu. Sebab tu saya tak, ni kot. Sebab tu saya suka letak macam ni. Sebab tu saya letak dalam body compound. So bila saya letak everything dalam do and order, baru saya boleh select semua sekali. Untuk copy kan. Itu sebab dia saya suka letak macam ni. So katakan saya dah masukkan kat sini. Dah tambah kat bawah. Yang keempat ni kan. Tapi tak nak dia dalam body compound di kemudian hari kan. You boleh dissolvekan dia. Okay. So dia tak boleh select banyak-banyak. Itu yang apa ni? Yang kurang menarik tentang Alice lah pada saya. Dia tedious lah. Maksudnya kalau dia ada silap sikit nanti bila ujung tu semua kan. The changes must be done at that point. Dia contoh mudah dia macam ni lah. Dia dah declare ni kan. Declare macam ni. Okay. Tapi katakan Allah, salah eja macam ni. Simple je. Salah eja. Okay. Dia tak boleh nak edit kat sini. You have to delete this one and drag a new one. Maksudnya katakan saya buat JA besar pun ni kan. Dia tak nak buat macam ni. Dia tahu lah. Tak eja, tak cantik pula kan. Dia nak tukarkan. Dia tak boleh nak klik kat sini. Dia ada limitation dia lah. Ada benda yang memang terpaksa you buat step by step. Ada benda yang memang terpaksa you delete dulu baru you boleh replace. So once you replace, you have to rewrite all over again. Maksudnya macam ni kan. Katakan you kata salah agent. Kan? So you tak boleh, apa ni namanya, tak boleh nak override kat sini. Maksudnya nak right click ke apa ke, rename ke apa, tak ada. So you kena delete balik. Maksudnya buat balik, delete. Delete balik kat situ. So dia bukan beritahu ni ada error. Data tak ada. Okay, and then you try declare balik. Okay, katakan you terdelete pula tadi sebenarnya. Terdelete. Maksudnya memang betul lah dia nak agent macam tu kan. Kalau tak silap sini dia akan tetap merah. Okay. Sebab yang ini dikira sebagai variable yang lain walaupun nama dia sama. Objek dia lain. Yang kita try tengok. Merah. Pak, dia still merah. Maksudnya you kena update. Oh dia jadi walaupun benda yang sama. Walaupun ejaan dia sama. Right? So by reference, sebab tu kita panggil Alice ni, sebab dia follow Java. Java ni kan object oriented kan. So objek tadi kita dah buang. Walaupun nama dia sama, okay, sebab kita dah buang yang tadi, so kita bolehlah pakai nama, macam pakai balik nama warna mati lah. Kita dah buang tu kan. Okay. Kita bolehlah recycle nama tu. Tapi sekarang nama tu menggambarkan objek yang lain, menggambarkan orang yang lain. So kita kena update semua. Tapi kalau kita buat based on Java coding ataupun C++ coding, patutnya kita tak payah update. So antara yang tediousnya about Alice. Yang tedious, yang leceh lah. Benda-benda kecil tu yang buat leceh. Macam orang bimbing kan. Leceh. Okay? Ada lagi soalan? Mana cak saya? Okay. So saya tak nampak macam ni. Sebab tu saya suka buat macam ni. Sebab bila nak copy banyak-banyak. Okay? Ini ada question? Ada soalan? Ada soalan? Turn on your mic. Kalau tak ada, kalau ni boleh tanya kat chat ke apa ke. So you can screenshot this one. Kalau you nak tengok macam ni saya buat soal. Okay. Okay, ada. Kalau tak ada, boleh lah you all try. Saya tunggu untuk 15 minit. Sampai 11.55. Sampai pukul 12 ke. You all try. Okay.
Dan kalau ada question, you can share your screen. Okay, kalau you tak nak try sekarang, nak bersiap nak tolong apa ni, SOP punya ni kat masjid ke apa, you boleh ni lah log. Okay, so saya akan duduk tunggu you all in case any question. So buat grid tadi macam mana? Okay. So you go to start scene kan, dekat sini lah maksudnya sekarang kan. Bawah sikit. Nampak tak kat atas ni? Atas chat ni. Use snap. Grid hilang. Okay, use snap. Check kan dia. Keluar balik. Hilang. Keluar. Hilang. Keluar. Hilang. Keluar. Okay. Next question. Itu soal jawab. Okay. So, please fill in your attendance. Alah, janganlah marah. Saya gurau je. Okay. Please fill in your attendance and you may log out. Okay. So, please try. Okay. And complete yang lain.